Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SK 3BK di Mercu. Ibu bapa yang saya kasihi. Kali ini saya bersiaran sekali lagi dalam alam maya untuk satu panduan pengoperasian pembukaan Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Batangkali mulai 1 November 2021. Buat pengetahuan tuan-tuan, sebenarnya pihak Kementerian Pendidikan Malaysia mengarahkan kami untuk mengadakan satu sesi libat urus secara dalam talian kepada semua ibu bapa. Walau bagaimanapun, kami merasakan kebanyakan ibu bapa begitu sibuk bekerja dan di masa yang amat terhad. Oleh itu, kami menggunakan cara menerangkan panduan pengoperasian pembukaan ini secara rakaman dan kami muat naik dalam semua social media kelas anak masing-masing dengan harapan tuan-tuan boleh gunakan pada bila-bila masa untuk menyaksikan, menonton panduan pengoperasian ini. Tuan-tuan, bagi pihak sekolah, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ibu bapa yang dapat meluangkan masa untuk mendengar tentang panduan pengoperasian kali ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua ibu bapa yang telah memastikan anak-anak kita sentiasa berada mengikuti kelas PDPR sepanjang PKP kali ini. Okay. Saya ingin juga mengambil kesempatan ini untuk selamat bersedia kepada anak-anak kita untuk kembali ke sekolah. Jangan lupa cari pakaian, baju, buku-buku sekolah dan yang paling penting semua tugasan yang cikgu berikan sepanjang PDPR diminta dibawa ke sekolah untuk guru-guru semak. Okey. Kepada ibu bapa yang telah bertanya dengan saya bagaimana anak-anak yang sudah pakaiannya yang tidak muat, jangan risau, pihak anak tuan-tuan dibenarkan untuk memakai pakaian biasa kalau pakaian sekolah tidak muat dengan syarat mestilah berpakaian kemas. Okey, kalau lelaki pastikan baju dimasukkan ke dalam seluar. Okey. Kepada anak-anak, cikgu ucapkan selamat kembali ke sekolah buat semua warga SK Bandar Baru Batangkali. Guru-guru amat teruja dan sedang menantikan kehadiran anak-anak ke sekolah. Dah lama kita ber-PDPR dan tibalah masanya untuk kita bersemuka. Okey. Tuan-tuan, untuk sesi penerangan panduan pengoperasian ini, kami bahagikan kepada 3 bahagian, iaitu bahagian A, pengurusan pentadbiran secara umum, akan disampaikan sendiri oleh saya. Manakala bahagian B nanti akan disambung oleh Cikgu Nur Aziah binti Zaid, iaitu penolong kanan kurikulum yang akan menerangkan tentang pengurusan kurikulum, dan akhir sekali akan disambung oleh Cikgu Nur Mastura binti Cikgu Nur Mastura binti Muhammad Nawi, dan dia akan menerangkan pengurusan hal ehwal murid. Jadi dalam bahagian C nanti tuan-tuan akan mengikuti beberapa SOP penting sepanjang anak tuan-tuan berada di sekolah, selangkah ke sekolah sehingga mereka meninggalkan kawasan sekolah. Tuan-tuan, buat pengetahuan tuan-tuan, mulai 18 Oktober yang lepas, anak-anak kita di prasekolah telah pun mula masuk. Okey, ini adalah gambar-gambar hari pertama mereka berada di sekolah. Buat pengetahuan tuan-tuan, anak-anak kita di prasekolah, mereka hadir kesemuanya tanpa ada penggiliran. Alhamdulillah, mereka telah pun mula belajar hampir 2 minggu dan mereka sangat-sangat gembira kerana dapat berinteraksi dengan guru secara bersemuka. Tuan-tuan, untuk memastikan sekolah kita selamat, anak tuan-tuan selamat, selain saja kita berdoa dan bertawakal kepada Allah, ingin saya maklumkan bahawa sekolah akan menjadi satu gelembung, iaitu kawasan yang selamat kepada warga, terutama anak tuan-tuan dan para guru. Untuk itu, hanya guru yang menerima vaksin lengkap dibenarkan melaksanakan PDP secara bersemuka. Bagi guru-guru yang baru mengambil dos yang kedua, mereka akan diminta berada dalam zon 14 hari sebelum mereka dibenarkan untuk memasuki kelas. Apa yang dimaksudkan PDP secara bersemuka iaitu guru-guru tersebut boleh masuk ke dalam kelas dan mengajar anak tuan-tuan.
Bagi guru-guru yang belum menerima vaksin lengkap, mereka tidak dibenarkan mengajar secara bersemuka. Okey, mereka akan diberikan tugasan khas dan berada dalam bilik yang berasingan. Tuan-tuan jangan risau. Tuan-tuan, perkara yang seterusnya iaitu pihak Kementerian Pendidikan telah mengarahkan semua guru besar memastikan pekerja perkhidmatan sokongan yang terlibat di dalam kawasan sekolah untuk diwajibkan untuk menerima vaksin. Okey, alhamdulillah sehingga hari ini kami telah dimaklumkan dan kami telah ditunjukkan bahawa semua pekerja perkhidmatan sokongan iaitu pengawal keselamatan kita, pekerja pembersihan dan tim kantin sekolah telah divaksin. Mana-mana mereka yang tidak divaksin, mereka sama sekali tidak dibenarkan untuk masuk ke dalam kawasan sekolah. Okey. Tuan-tuan, seterusnya, okey. Buat pengetahuan tuan-tuan, mulai 1 November nanti, anak-anak kita di tahap 1 akan memulakan persekolahan. Okey, dan kemudian pada minggu hadapannya pula, 8 November, anak-anak kita di tahap 2 pula akan memulakan sekolah. Seperti mana tuan-tuan sedia maklum, untuk kali ini jumlah murid akan dikurangkan kepada 50%. Yang mana sekiranya kalau dalam tahun 1 utarid sebelum ni ada 38, maka hanya 19 orang saja akan hadir ke sekolah. Anak tuan-tuan telah pun dibahagikan kepada dua kumpulan, kumpulan A dan kumpulan B. Okey, dan saya telah dimaklumkan dan saya telah diberitahu bahawa semua ibu bapa telah pun menerima senarai kumpulan A dan kumpulan B. Mohon kerjasama ibu bapa untuk memastikan anak tuan-tuan berada di kumpulan A atau di kumpulan B. Minggu ini, semua guru kelas sedang melabelkan nama anak tuan-tuan berdasarkan kumpulan A dan kumpulan B. Okey, kerana anak-anak tuan-tuan, anak-anak kita tidak boleh hadir ke sekolah dan duduk di tempat orang lain. Mereka akan duduk hanya di meja dan kerusi mereka sahaja yang mana telah dilabelkan. Okey. Tuan-tuan, saya nak minta kerjasama pada semua ibu bapa. Kalau anak tuan-tuan berada di dalam kumpulan A, jangan hantar dia ke kumpulan B. Sama juga kalau mereka berada di kumpulan B, tuan-tuan tidak boleh sewenang-wenangnya untuk menghantar anak tuan-tuan ke kumpulan A. Kenapa? Ini adalah kerana kita telah membahagikan mengikut jumlah murid. Satu. Yang kedua, meja telah dilabelkan mengikut kumpulan A dan kumpulan B berdasarkan penjarakan 1 meter. Ini dalam usaha pihak sekolah, pihak kementerian untuk memastikan anak tuan-tuan selamat. Sekiranya anak tuan-tuan berada di kumpulan B dan dia datang ke kumpulan A, pihak sekolah terpaksa meletakkan dia di kerusi di tengah-tengah antara dua rakan dan ini menyebabkan penjarakan menjadi semakin hampir dan ini akan menyusahkan pihak sekolah untuk memastikan SOP yang telah digarisi oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia dipatuhi. Oleh itu, saya mohon kerjasama ibu bapa pastikan kalau anak tuan-tuan di grup A datang dalam kumpulan A. Kalau kumpulan B datang di dalam kumpulan B. Ini adalah untuk memudahkan dan dalam usaha pihak sekolah mengekang jangkitan berlaku. Tuan-tuan, ini adalah jadual penggiliran. Okey, pada 1 hingga 2 November iaitu minggu yang pertama bulan November. Tahap 1 akan hadir iaitu kumpulan A akan hadir manakala kumpulan B akan berada di rumah untuk melaksanakan tugasan yang diberikan. Tahap 2 kesemuanya akan PDPR. Dan pada minggu itu adalah minggu terakhir untuk PDPR tahap 2. Manakala pada minggu kedua 8 hingga 12 November, kumpulan B tahap 1 akan hadir manakala tahap 2 kumpulan A mula hadir menjejakkan kaki semula ke sekolah. Dan inilah pergerakan penggiliran akan berlaku sehingga sekolah ditutup pada 10 Disember. Tuan-tuan boleh lihat jadual yang telah kami berikan ini. Sekali lagi saya ingatkan, pastikan anak berada di kumpulan yang mana, jangan tersilap.
Yang kedua, buat pengetahuan semua, 3 hingga 7 November adalah merupakan cuti perayaan sempena Hari Deepavali, manakala 11 Disember sehingga 1 Januari 2022 ialah cuti semester. Okey, itu adalah jadual persekolahan kita mulai 1 November sehingga selesai pada 10 Disember 2021. Sebarang perubahan takvim sekolah, kita akan maklumkan kepada tuan-tuan, dan tuan-tuan jangan risau sebab kumpulan kelas masih tidak dibubarkan sehingga selesai pada bulan Februari tahun 2022. Tuan-tuan, bagaimana kami menyusun dan kenapa saya maklumkan tadi, kenapa kita tak galakkan kumpulan B untuk hadir ke kumpulan A? Kita ambil contoh. Kalau ini ialah kelas yang kami akan susun. Baik, tuan-tuan bayangkan, okey, sesi pagi, okey, kami akan letakkan anak tuan-tuan seperti yang ada dalam gambar yang dinyatakan dalam skrin. Okey, kita telah susun. Bayangkan kalau ada murid lain yang hadir bukan pada kumpulan dia, kita terpaksa meletakkan dia pada meja yang di antara dua rakan. Ini menyebabkan jumlah jarak semakin hampir. Sebab itu kami tidak galakkan kumpulan B untuk hadir kumpulan A dan begitu juga sebaliknya. Buat pengetahuan tuan-tuan, kalau sebelah pagi kita dapati murid-murid berada di meja yang terdapat gambar raja orang tersebut. Okey, manakala pada sebelah petang, murid sesi petang, kita tidak letakkan, kita tidak dudukkan mereka di meja yang sama. Mereka akan duduk di meja yang kosong, yang berwarna putih itu sahaja. Ini bermaksud bahawa satu hari meja itu hanya akan digunakan untuk sesi pagi dan juga sesi petang. Okey, apabila berlaku jadual penggiliran minggu hadapan, dia akan bertukar. Ini bermaksud selepas sesi pagi tinggalkan sekolah, murid sesi petang tidak akan duduk di meja yang sama. Ini bagi mengurangkan kadar kebolehjangkitan. Ingin saya ingatkan kepada semua ibu bapa, tolong bekalkan anak dengan mungkin tuan-tuan ada sanitasi, botol sanitasi kecil boleh disimpan, dan juga tolong minta mereka bawa pengelap meja. Ini kerana pagi-pagi sebelum mereka masuk kelas, kita akan spray dengan bahan pensanitasi dan mereka sebelum pulang, mereka akan pulang selepas mensanitasi meja dan kerusi masing-masing. Dan pesanan saya satu lagi, bekalkan dalam beg plastik kerana nanti selesai sahaja mereka mensanitasi meja masing-masing, mereka masukkan dalam beg plastik yang mereka bawa. Itu harapan kami. Walaupun ni, saya ingin juga mengambil kesempatan kepada semua ibu bapa, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kerana pihak kami telah menerima banyak bahan pensanitasi tangan yang telah disumbangkan kepada ibu bapa. Terima kasih atas kesudian tuan-tuan untuk menyumbangkan bahan pensanitasi. Tuan-tuan, apa yang telah pihak sekolah lakukan? Ini yang saya gambarkan, yang saya tunjukkan dalam skrin. Ini yang telah perkara yang telah guru-guru laksanakan. Tim pembersihan laksanakan. Guru-guru telah mula turun ke sekolah dalam 2 minggu ini. Okay, telah membersihkan, telah melaksanakan semua arahan yang telah diberikan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Kelas, najis, semuanya dah settle. InsyaAllah, anak tuan-tuan akan datang dengan keadaan yang sangat selesa. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru dan tim pembersihan yang telah bekerja keras selama 2 minggu ini untuk memastikan sekolah dan kelas berada dalam suasana yang kondusif. Buat pengetahuan tuan-tuan, satu sahaja yang kami ingin maklumkan, mungkin kali ini naik anak tuan-tuan mungkin akan panas sedikit sebab semua langsir telah diarahkan turun, dan maklumkan kepada anak-anak kena belajar bertahan, belajar dalam panahan cahaya matahari kerana semua langsir telah pun kita turunkan. Tuan-tuan, apabila anak-anak kita hadir ke sekolah, okay, mohon yang bergejala jangan hadir ke sekolah. Hadir menggunakan pelitup muka. Kali ini pelitup muka adalah diwajibkan. Okay. Anak tuan-tuan digalakkan untuk memakai pelitup muka secara berganda, iaitu pelitup muka dan diikuti dengan face shield. Okay. Itu digalakkan. Jadi kami mengharapkan kalau tuan-tuan ada
face shield, benarkan anak-anak memakai face shield dan juga terdapat pelitup muka. Pesanan yang juga kami ingin tuan-tuan sampai kepada anak-anak, kerisauan kami di sekolah kami menjaga semua SOP, tetapi dalam perjalanan anak-anak kita ke sekolah dan pulang mereka ke rumah, di sana mereka tidak mengamalkan penjarakan. Jadi mohon kerjasama kepada anak tuan-tuan supaya sentiasa mengamalkan penjarakan, pelitup muka sentiasa dipakai. Terutama kepada anak-anak kita yang menggunakan kenderaan awam. Sebab saya selalu lihat pengalaman saya, kadang-kadang bila mereka masuk saja dalam van, mereka akan buka pelitup muka. Jadi pesan kepada anak-anak kita, sentiasa mengamalkan semua SOP sehingga mereka tiba ke rumah. Okey, pesan kami itu yang paling penting sekali. Kerana anak-anak kita semasa dalam perjalanan ke sekolah dan pulang dari sekolah, di sana berlakunya semua pelanggaran SOP. Tuan-tuan, bagi murid-murid yang suhunya melebihi 37.5 seperti sebelum ini, mereka akan diberi 3 kali percubaan. Setiap kali percubaan itu kita rehatkan selama 5 atau 10 minit. Selepas 3 kali bacaan suhu diambil dan suhu anak tuan-tuan melebihi 37.5, kami akan letakkan mereka di bilik isolasi dan pihak tuan-tuan akan dipanggil untuk mengambil anak tuan-tuan pulang semula atau bawa ke klinik yang berhampiran. Bagi murid yang bergejala semasa sesi persekolahan, nanti akan diterangkan oleh Wan Nur Mastura. Okey, pesanan saya kalau anak-anak sudah mengadu tak sihat, demam, jangan paksa mereka ke sekolah. Kerana ini akan membahayakan anak rakan-rakan kita yang lain. Tuan-tuan, bagi penyuraian sekolah kita masih mengamalkan seperti sebelum ini. Cuma saya ingin maklumkan, saya ingin ingatkan bahawa kita akan suraikan anak mengikut tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Tuan-tuan, saya nak merayu. Bagi ibu bapa yang tahap 1, kalau boleh, bagi mengelakkan kesesakan, saya minta akan mereka hadir ke sekolah sebelum murid tahap 2 keluar. Kerana kerisauan kami, pengalaman kami, pertembungan antara murid pagi yang pulang dan murid petang yang baru sampai, di sana berlakunya terdapat banyak pelanggaran SOP dalam usaha kita mengekang penyakit COVID-19 ini. Satu. Seterusnya, saya ingin ingatkan kepada ibu bapa tahap 1. Okey, saya rasa saya perlu ingatkan, terdapat ibu bapa yang menghantar anak terlampau awal. Pukul 11 anak-anak telah pun tiba ke kawasan sekolah. Apa masalahnya tuan-tuan? Kerana sesi pagi tengah mengajar, guru-guru sesi pagi tengah mengajar, manakala guru-guru sesi petang belum sampai pada pukul 11. Anak-anak kita ini yang di luar kawalan kami, mereka bermain di dalam kawasan sekolah tanpa ada SOP, tanpa ada penjarakan. Ini yang menyebabkan kerisauan pihak sekolah, berlakunya jangkitan kerana tidak ada siapa boleh mengawal kerana anak-anak tahap 1 datang terlampau awal. Okey, jadi saya mohon kalau boleh hadir pukul 12 ke atas. Yang mana pada masa itu guru-guru sesi petang telah pun berada di sekolah untuk mengawal anak tuan-tuan. Tuan-tuan, satu lagi pesanan saya kepada ibu bapa tahap 1, pengalaman saya selama berada di sini, kedapatan ibu bapa tahap 1 yang mengambil anak pada sesi petang sangat-sangat lambat. Buat pengetahuan tuan-tuan, mungkin ada setengah guru boleh menunggu. Tapi kadang-kadang kita risau bila terlampau lewat, guru terpaksa pulang. Jadi anak tuan-tuan ditinggalkan di sekolah dan kerisauan kami bila anak tuan-tuan berada di kawasan sekolah dengan beberapa rakan, mereka akan bermain tanpa ada kawalan, penjarakan dan sebagaimana. Oleh sebab itu saya merayu kepada tuan-tuan hadir awal untuk mengambil anak di sekolah, terutama bagi murid-murid tahap 1. Tuan-tuan, itulah perkara yang ingin saya terangkan. Terima kasih kerana sudi mendengar panduan pengurusan pentadbiran ini. Saya mohon agar difahami dan sekiranya terdapat sebarang pertanyaan,
bolehlah bertanya kepada guru kelas anak masing-masing. Kalau mereka boleh jawab, mereka akan jawab bagi pihak saya, dan sekiranya mereka tidak dapat jawab, mereka akan bertanya kepada pihak pengurusan, dan seandainya kami sendiri pun tidak dapat boleh menjawab soalan yang tuan-tuan berikan, kami akan rujuk kepada pihak atasan, PPD dan JPN. Okey, doa kita agar anak-anak kita, semua warga SK Bandar Baru Bantang Kali boleh bersekolah seperti biasa dan kita dijauhi daripada sebarang masalah, terutama penyakit COVID-19. Sebarang masalah, sebarang maklumat lanjut yang ingin diperolehi, jangan malu-malu untuk menghubungi pihak sekolah melalui nombor telefon 0360573855. Sekian dahulu dan saya serahkan untuk slot seterusnya kepada Cikgu Nur Aziah binti Zaid, Pengkanan Kurikulum untuk pengurusan kurikulum. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Nur Aziah binti Zaid selaku PK Pentadbiran SK Bandar Baru Batang Kali ingin menyampaikan sedikit taklimat tentang pengoperasian program pemerkasaan pelaksanaan kurikulum iaitu KPM Perkasaku. Sebagai pengenalan, di mana program KPM Perkasaku telah dilancarkan oleh Yang Berbahagia Datin Sri Hajah Nur Zamani binti Abdul Hamid selaku Ketua Pengarah Perikatan Malaysia pada 30 Ogos 2021. Beberapa strategi diperkenalkan iaitu strategi pengukuhan dan pengayaan, pembugaran literasi dan numerasi, repositori sumberku dan pemerkasaan PBD. Matlamat KPM Perkasaku ialah memperkasakan kemahiran asas literasi dan numerasi serta meningkatkan penguasaan mata pelajaran. Objektif catch-up plan pula meningkatkan penguasaan murid bagi kandungan kurikulum tahun semasa secara optimum, merapatkan jurang pembelajaran murid yang wujud semasa krisis, menyediakan bahan sokongan kurikulum bagi melaksanakan pengajaran dan pembelajaran, memastikan murid bersedia mengikuti kurikulum tahun persekolahan 2022. Berikut ialah pelaksanaan catch-up plan bermula 1 September 2021 di mana langkah pertama, guru akan mengenal pasti peratus kandungan asas kurikulum yang telah diajar iaitu bermula 20 Januari hingga 31 Ogos yang dianggar 70%. Langkah kedua, memastikan baki kandungan asas kurikulum yang masih belum diajar dapat diselesaikan dalam tempoh 66 atau 67 hari bermula 1 September hingga 10 Disember 2021. Mata pelajaran yang telah dapat mencapai 70% pelaksanaan kandungan asas kurikulum pada 31 Ogos 2021, PDPR atau PDP boleh diteruskan bermula pada 1 September hingga 10 Disember 2021 bagi melengkapkan 30% lagi kandungan asas kurikulum yang masih berbaki. Mata pelajaran yang belum dapat dilaksanakan 70% kandungan asas kurikulum sehingga 31 Ogos 2021, PDP atau PDPR tetap diteruskan dengan menggunakan pelbagai kaedah yang dicadangkan dalam catch-up plan. Pelaksanaan strategi catch-up plan di mana strategi yang dirancang iaitu perancangan strategi M2P yang bermaksud mampatan, pecutan dan pengayaan. Yang kedua, pelaksanaan Student Enrichment Learning Framework ataupun SELF. Beberapa kaedah yang dicadangkan iaitu pendekatan bertema, pendekatan modular, pendekatan berasaskan projek, pembelajaran terbeza, simulasi amali atau virtual lab. Strategi seterusnya ialah sumberku di mana sumberku ini ialah merupakan sistem penyimpanan digital yang mengurus, menyimpan dan menyediakan akses kepada koleksi bahan PDP digital dari peringkat sekolah rendah hingga sekolah menengah dengan menggunakan pelantar delima. Repositori pemerkasaan pelaksanaan kurikulum ini dikenali sebagai sumberku. One-stop center yang memudahkan guru, murid dan ibu bapa untuk mengakses pelbagai bentuk bahan PDP digital.
boleh diakses pada bila-bila di mana ada kemudahan internet melalui peranti digital seperti komputer, tablet atau telefon pintar. Sumberku boleh diakses melalui portal D5. Hadirin yang dihormati sekalian, kita sedia maklum bahawa UPSR telah dimansuhkan, maka kaedah penilaian tahap penguasaan murid telah digantikan dengan penilaian bilik darjah atau PBD. Beberapa langkah yang perlu diambil untuk melaksanakan PBD ini iaitu pertama, mengumpul dan merekod data perkembangan murid semasa dan selepas proses PDP atau PDPR berlaku. Yang kedua, guru-guru menentukan tahap penguasaan TP murid berdasarkan standard prestasi yang terdapat dalam DSKP setiap mata pelajaran. Guru juga menilai dan menganalisis TP murid bagi mengenali pasti murid yang belum menguasai kandungan asas kurikulum dan perlu melalui aktiviti yang seterusnya. Yang keempat, melaporkan tahap penguasaan keseluruhan murid di akhir tahun persekolahan. Tahap penguasaan keseluruhan akan digunakan oleh guru untuk melaksanakan penilaian akhir tahap penguasaan pada Disember 2021. Penilaian akhir tahap penguasaan murid kali kedua akan dinilai pada Disember 2021 menentukan kategori murid yang akan menyambung aktiviti PDP atau PDPR yang bermula pada 1 Januari 2022 hingga 28 Februari 2022. Manakala pada Januari hingga Februari 2022 terdapat dua laluan aktiviti PDP atau PDPR, di mana murid yang belum menguasai TP1 dan TP2, maka guru akan mengadakan program intervensi, manakala murid yang telah menguasai TP3 hingga TP6, aktiviti pengukuhan dan pengayaan akan dilaksanakan iaitu program khas kecemerlangan. Berikut ialah pelaksanaan bridging program, di mana program ini bermula dari 1 Januari 2022 hingga 28 Februari 2022. Program ini untuk merapatkan jurang pembelajaran murid yang terkesan akibat Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP. Ini bermaksud pada tahun hadapan, murid masih lagi dalam sesi persekolahan 2021, manakala setelah bulan Mac, baru murid akan masuk ke sesi persekolahan 2022. Di mana pada masa ini, murid tahun 1 akan menjalankan program transisi dan pelaksanaan kurikulum tahun 2022 akan dilaksanakan pada murid pra tahun 1 hingga tahun 6. Dalam pelaksanaan program, kita juga melaksanakan program intervensi di mana kategori murid yang perlu mengikut program intervensi adalah murid yang belum menguasai kemahiran asas 3M, murid yang belum mencapai sehingga TP2 dalam mata pelajaran, murid yang belum menghabiskan keseluruhan kandungan asas kurikulum. Manakala program pengukuhan dan pengayaan pula, guru boleh merancang dan melaksanakan program pengukuhan pengayaan yang sesuai dengan keperluan murid yang telah mencapai tahap penguasaan TP3 hingga TP6. Contohnya, program khas kecemerlangan dengan memberikan aktiviti pengukuhan dan pengayaan yang bersesuaian kepada murid mengikut kumpulan. Kumpulan murid yang mempunyai tahap penguasaan TP6 boleh diberi aktiviti dan tugasan yang lebih mencabar. Sebagai rumusan, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah merancang dan mengambil tindakan bagi memastikan pelaksanaan program pemerkasaan kurikulum ini dapat dilaksanakan. Program KPM Perkasa ini dapat dijadikan panduan kepada guru dan pentadbir bagi meneruskan persekolahan selepas pandemik COVID-19 ini. Semoga usaha ini dapat dilaksanakan dengan jayanya demi anak didik SK Bandar Baru Batang Kali. Kerjasama daripada semua pihak terutama guru dan ibu bapa amat diharapkan. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
dan salam SK 3BK di Mercu. Alhamdulillah, pada kali ini saya, Puan Nur Mastura binti Muhammad Nawi, PKM SK Bandar Baru Batangkali, diberi kesempatan bersiaran di alam maya ini untuk menjelaskan beberapa perkara berkaitan dengan pengurusan hal ehwal murid sempena sesi persekolahan secara bersemuka pada 1 November 2021. Ibu bapa yang saya kasihi sekalian, perkara pertama ialah berkaitan dengan vaksinasi murid. Seperti mana yang kita ketahui bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia telah pun mengeluarkan surat berkeliling mengatakan bahawa semua murid berusia 12 hingga 17 tahun perlu divaksinasikan sebelum sesi persekolahan bersemuka. Berdasarkan taklimat yang telah disampaikan oleh pihak PPD kepada kami, Unit Hal Ehwal Murid, murid-murid tahun 6 yang layak untuk menerima vaksin hanyalah murid-murid yang lahir pada 1 Januari 2009 sehingga 29 Oktober 2009 sahaja. Murid-murid yang lahir pada 30 Oktober dan ke atas masih lagi belum layak untuk menerima vaksin pada kali ini. Untuk pengetahuan ibu bapa, semua guru kelas tahun 6 telah pun menghantar link Google Form bagi mendapatkan persetujuan ibu bapa untuk anak-anak mereka divaksinkan. Jutaan terima kasih saya kepada ibu bapa yang telah pun bersetuju dan telah pun menghantar anak-anak mereka untuk divaksinkan di Dewan Abdul Hamid pada 27 Oktober baru-baru ini. Untuk makluman ibu bapa juga, pihak Unit Pengurusan Hal Ehwal Murid SK Bandar Baru Batangkali telah pun mendapat maklumat daripada pihak PPD dan juga pihak PKD berkaitan dengan status bilangan murid yang hadir untuk vaksinasi. Agak mendukacitakan kerana masih terdapat ibu bapa yang tidak bersetuju dan tidak menghantar anak-anak mereka untuk divaksinkan. Adalah menjadi kerisauan kami sekiranya suatu hari nanti pihak kementerian mewajibkan semua anak ini divaksinkan, maka pada masa itu berkemungkinan ibu bapa sendiri perlu membuat urusan sama ada di PKD ataupun di mana-mana klinik dengan kos dan pembiayaan sendiri. Ibu bapa yang saya kasihi sekalian, perkara kedua yang saya ingin sampaikan ialah berkaitan dengan pelaksanaan kendiri kit COVID-19. Untuk makluman ibu bapa penjaga, pihak sekolah telah pun menerima arahan daripada KPM supaya menjalankan saringan tes kit COVID secara rawak ke atas setiap murid selama 6 minggu bermula 1 November sehingga 10 Disember 2021. Pada awalnya, pihak sekolah difahamkan kit saringan ini hanya perlu dijalankan ke atas murid-murid yang bergejala sahaja. Walau bagaimanapun, sebaik saja sesi taklimat yang diberikan oleh pihak JPN Selangor kepada kami Unit Pengurusan Hal Ehwal Murid sekolah mengkehendaki setiap sekolah melaksanakan ujian tes saringan kit COVID-19 secara rawak bagi 10% daripada bilangan murid yang hadir ke sekolah pada setiap minggu. Di sini saya pamerkan borang kebenaran ibu bapa penjaga bagi pelaksanaan ujian kendiri COVID-19 terhadap anak tuan-puan. Tiada paksaan daripada pihak sekolah sama ada tuan-puan bersetuju ataupun tidak bersetuju. Borang ini tuan-puan perlu print, isi dan serahkan kepada anak tuan-puan agar dibawa ke sekolah dan diserahkan kepada guru kelas masing-masing sebaik sahaja sekolah dibuka
pada sesi pertemuan bersemuka nanti, iaitu pada hari pertama anak tuan-puan hadir ke sekolah. Borang ini juga akan menjadi bukti bahawa pihak sekolah berhak dan boleh melaksanakan ujian saringan kendiri kit COVID-19 terhadap anak tuan-puan pada bila-bila masa ataupun sekiranya anak tuan-puan didapati bergejala di sekolah. Sekiranya anak tuan-puan didapati bergejala di sekolah, pihak sekolah berhak melaksanakan saringan kendiri kit COVID-19 dan didapati anak tuan-puan positif COVID-19, maka pihak sekolah akan menghubungi pihak PKD dan juga pihak ibu bapa untuk memaklumkan perkara tersebut. Sekiranya pihak tuan-puan tidak membenarkan anak tuan-puan dilaksanakan ataupun dijalankan pemeriksaan kendiri kit COVID-19 ini dan didapati anak tuan-puan bergejala di sekolah, maka pihak sekolah akan menghubungi ibu bapa penjaga murid tersebut untuk hadir seberapa segera ke sekolah bagi menjemput anak tuan-puan balik ataupun pulang daripada sekolah. Itu saja yang saya ingin sampaikan bagi pengurusan unit HEM sempena pembukaan sekolah secara bersemuka yang akan bermula pada 1 November 2021. Sekali lagi saya mengharapkan kerjasama daripada semua ibu bapa demi keselamatan anak-anak kita di sekolah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.